الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Surah Yasin ayat 65. Maksudnya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, sementara tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dipohonkan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk batas perkongsian maklumat peribadi di media sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, menurut Kamus Dewan, media adalah alat perantara komunikasi atau perhubungan, manakala sosial pula adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian yang dapat menghubungkan setiap manusia di setiap pelosok dunia. Media sosial sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia pada masa kini. Penggunaan media sosial sangat meluas tanpa mengira usia, sosioekonomi maupun geografi. Walaupun disebut dengan media sosial, namun ia sudah digunakan bagi tujuan rasmi oleh jabatan-jabatan kerajaan maupun swasta bagi tujuan menyalurkan maklumat dan hibahan rasmi. Media sosial menjadi pilihan kerana ia cepat dan memudahkan penggunanya mencapai tujuan yang diinginkan. Di Malaysia sahaja dilaporkan sejumlah 28 juta pengguna media sosial. Antara media sosial yang paling mendapat tempat di hati rakyat Malaysia ialah Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp dan Telegram. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, penggunaan yang meluas ini sudah tentu mempunyai kebaikan dan keburukan. Antara kebaikan menggunakan media sosial adalah dapat bersosial sekaligus menghubungkan persaudaraan atau kenalan yang baru dan lama dengan cara yang lebih mudah. Yang kedua, alat perkongsian maklumat dan ilmu pengetahuan sama ada dalam bentuk video, gambar atau tulisan. Sebagai contoh, tren terkini ramai yang berkongsi ilmu dan petua melalui aplikasi TikTok yang ringkas dan menarik perhatian. Yang ketiga, untuk tujuan perniagaan dengan kaedah periklanan yang menarik dan murah dapat mempromosikan barangan. Yang keempat, mendapat berita yang jauh dan dekat dengan lebih lanjut dan cepat. Yang kelima, boleh menyimpan detik-detik kenangan dalam bentuk gambar dan video pribadi sebagai ingatan pada bila-bila masa yang diinginkan. Manakala dari sudut keburukan dan kelemahan, penggunaan media sosial pula antaranya ialah: yang pertama, ketagihan sehingga mengabaikan tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan, seperti pelajar yang mengabaikan pelajaran akibat terlalu asyik menggunakan media sosial. Begitu juga suami atau isteri yang mengabaikan pasangan dan anak-anak. Pernah berlaku suami membunuh istrinya dengan mencekik istrinya ketika sedang tidur. Apabila disoal siasat oleh pihak polis, suspek memberitahu polis bahawa dia bosan dengan kelakuan istrinya yang banyak menghabiskan masa di media sosial. Ini belum termasuk ketagihan yang mengakibatkan kelalaian kita terhadap ibadah wajib maupun sunat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang beriman yang sangat beruntung. Antaranya ialah mereka yang menjauhkan diri daripada perkara sia-sia dan tidak berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud,
Dan orang-orang yang beriman yang beroleh kemenangan itu ialah mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Yang kedua, media sosial juga boleh jadi punca kepada perbalahan dan pergaduhan apabila pengguna bebas melontarkan kata-kata tanpa ada sekatan sehingga mengeluarkan kata-kata keji dan maki hamun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang siapakah sebaik-baik orang Muslim itu. Maka jawab baginda Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maksudnya, mereka yang memberikan rasa aman kepada saudara muslimnya daripada gangguan lisan dan tangannya. Yang ketiga, perkongsian maklumat pribadi tanpa tapisan dan waspada boleh mengakibatkan bencana. Ramai pengguna media sosial merasa teruja untuk berkongsi apa sahaja tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang harta bendanya, tanpa memikirkan risiko buruk yang bakal terjadi. Pendedahan maklumat pribadi tanpa tapisan boleh digunakan oleh penjenayah untuk tujuan jenayah fizikal maupun penipuan secara atas talian. Penjenayah boleh memerhatikan setiap tingkah laku kita, hatta mengkaji latar belakang dan kelemahan diri kita sendiri sebelum merancang untuk melakukan aktiviti jenayah. Seterusnya, sebagai umat Islam, perbuatan terlalu menunjuk-nunjuk boleh menimbulkan perasaan riak dan takabur. Apatah lagi jika perkongsian itu mengandungi perkara yang dilarang dalam agama, seperti mempamerkan kecantikan diri tanpa menjaga batasan aurat. Yang kelima, media sosial kadang-kadang digunakan bagi tujuan yang berlawanan dengan undang-undang. Dalam tempoh antara Januari sehingga September 2020, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah memfailkan 48 pertuduhan terhadap individu yang menyalahgunakan media sosial. Antara kesalahan yang dikerap dilakukan adalah perkongsian atau penyebaran kandungan palsu, jelek dan mengancam. Menurut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998, kesalahan ini boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kesimpulan khutbah pada hari ini, perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian sebagai pencegahan. Yang pertama, berhati-hati apabila mewarnai hantaran dalam media sosial yang mengandungi maklumat pribadi. Yang kedua, berhati-hati apabila berkongsi aktiviti kehidupan seharian diri sendiri dan ahli keluarga. Yang ketiga, elakkan memberi komen negatif berbau kejian maupun kutukan yang boleh mengakibatkan pergaduhan fizikal. Islam juga melarang komen-komen perkauman yang juga boleh membawa akibat permusuhan. Yang keempat, keluarkan, yakni unfriend rakan maya yang sering mencurigakan atau sering menimbulkan perbalahan. Sabda Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Maksudnya, seseorang lelaki itu berada di atas agama sahabatnya, maka hendaklah setiap daripada kamu meneliti dengan siapa dia berkawan. Riwayat Abu Daud. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.